Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada 7 bulan 7 2021, Wanjang ikut Tuan Nasir dan para LP ke kawasan Jabal Omar sekitar Masjidil Haram untuk meninjau permis perniagaan yang ingin disewa oleh JSB. Jom kita tinjau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tuan Nasir dan para LP masih lagi mencari premis yang sesuai untuk JSB di sekitar Masjidil Haram, kerana di situ adalah tempat yang paling strategik untuk kita bertemu orang, untuk berkhidmat, untuk membuka perniagaan dan juga pejabat tadbiran, kerana lebih memudahkan untuk orang sampai. Sebab itulah kami pergi ke kawasan yang dipanggil Jabal Omar. Di belakang Darut Tauhid ini. Oh, di belakang Darut Tauhid ini. Ini semua baru. Semua yang masuk dalam perancangan baru pembesaran Masjidil Haram. Ini dah hotel ni dah start establish dah. Perluasan Masjidil Haram ni bermula pada tahun 638 Masehi, apabila Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Beliau membeli rumah-rumah di sekeliling Kaabah dan diruntuhkan kesemuanya bagi tujuan perluasan. Perluasan ini diteruskan lagi pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman Al-Affan kira tahun 647 Masehi. Pada tahun 696 Masehi, cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdullah Zubair memperluaskan kawasan masjid ini dengan membeli gedung-gedung yang terdapat di sebelah timur dan selatan masjid. Sementara bahagian utara dan barat pula diperluaskan oleh Zaid Abdullah Al-Harithi di bawah pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Abbas yang kedua. Kami dibawa oleh saudara Mizan, seorang dari Bangladesh, usahawan yang mempunyai perniagaan hotel. Dia ada 8 buah hotel untuk menerima tetamu haji dan umrah. Dia yang bawa kami ke kawasan ini, dan sekarang ni ketika ni kami baru sampai di kawasan Jabal Omar ni kerana nak pastikan tempat sebenar yang permis yang nak disewakan tu. Kita boleh lihat tulisan logo Jabal Omar di belakang tu. Nama-nama seperti Abdul Malik Marwan, Omar Al-Walid, Ziyad Abdullah dan Musa Al-Mahdi adalah antara tokoh pemimpin Islam awal yang bertanggungjawab menghiasi masjid. Ini kami baru sampai ke kawasan permis-permis perniagaan di bahagian luar lah, di Jabal Omar, sama Tuan Nasir dan dibawa oleh Mizan dan juga Hamid. Hamid ni wakil dari Perbananan pembangunan Jabal Omar ni lah, yang berjubah putih tu. Lihat menara Masjidil Haram di belakang tu. Dekat betul kawasan ni dengan Masjidil Haram. Kita boleh nampak menara yang tadi tu. Baik, pada 986 Masehi, Khalifah Harun Ar-Rashid memasukkan gedung Darun An-Nadwah di sebelah utara ke dalam masjid dan membina pintu Bab Ibrahim di sebelah barat. Pintu besar Bab As-Salam telah diperbaiki pada tahun 1243 Masehi oleh Ali Omar dari Yaman. Amir Zain Abidin Al-Uthmani pada tahun 1379 Masehi mengutuskan Sudun Paska mencantikkan pintu masjid dengan hiasan yang indah, memperbaiki atap dan pancuran air di Kaabah. Ini cerita tentang pembangunan Masjidil Haram dan sekitarnya lah. Pada tahun 13, cuba lihat belakang tu. Tu kan Masjidil Haram tu. Dekat betul kawasan ini Masjidil Haram. Pada tahun 1399 Masehi, kebakaran besar berlaku di Masjidil Haram. Banyak bahagian telah musnah. Begitu juga dengan hasil kesenian yang indah-indah yang sukar dicari ganti. Amir Az-Zahiri memperbaikinya pada tahun berikutnya dan selesai pada tahun 1401 Masehi. Di setiap musim dihias indah.
dapat menghadap semua wajah, lambang perpaduan seluruh umat. Kawasan yang kami pergi ni ialah kawasan yang konsepnya di luar lah. Maksudnya bukan dalam building. Dia pelanggan yang lalu di sini boleh singgah di kedai-kedai yang tak besar mana kedai dia. Dan juga ada berkonsepkan bangku-bangku di luar. Jadi open air lah di sini. Dan kedai-kedai kat sini ni semua sementara. Dia mungkin dalam masa 6 bulan ke setahun ke dia akan runtuhkan semua ni lah. Dia akan kekalkan yang belah dalam je. Jadi kami dibawa melihat ada 2 buah premis di sini untuk melihat kesesuaiannya oleh Hamid dan juga Mizan. Setakat yang kami lihat ada banyak kedai makan atau restoran konsep mungkin segera begitu, dan ada kedai mat, kedai runcit itu, juga ada kedai yang menjual hadiah souvenir, dan ada bangku-bangku di luar, ada payung dan dataran cantik kemas, dan banyak burung merpati di sini. Sultan Salim II berkuasa tahun 1572 hingga 1577 Masihi memperbaharui dan memperkemaskan lagi Masjidil Haram ini dengan memasukkan kubah dan relung-relung yang indah di dalamnya. Atas arahan Sinan Pasha dari Mesir, kerja-kerja pembinaan diusahakan Ahmad Bey dan seorang jurutera bernama Muallim Muhammad Al-Misri. Bila Sultan Salim meninggal dunia, anaknya Sultan Murad meneruskan usaha bapanya hingga selesai. Reka bentuknya kekal dari zaman Umawi dan Abbasiyah hingga akhirnya dilakukan perluasan oleh Kerajaan Arab Saudi. Sekarang ni kami masuk ke permis kedua untuk meninjau kesesuaiannya lah. Yang ni lebih besar dari yang tadi kerana dalam ni pun ada ruang untuk makan di dalam lah. Setiap kali Zulhijjah menjelma, kota Mekah tambah meriah, berduyun manusia, berbilang bangsa datang beribadah mencari keredaannya. Ibadah haji suatu perintah bagi yang mampu, wajib menunaikan untuk melengkapkan rukun Islam kelima, kemuncak ibadah umat semua. Program perluasan kota berlaku juga pada zaman Raja Abdul Aziz pada tahun 1955 dengan menyaksikan keluasan bertambah dalam masa 20 tahun daripada 19,000 meter persegi kepada 160,000 meter persegi, hampir 8 kali ganda keluasan asalnya. Penambahan itu dibuat tanpa menjejaskan keaslian binaan asal dari zaman Turki. Ruangan tawaf juga dibesarkan 3 kali ganda daripada keluasan asal. Daun pintu Kaabah juga diganti baru dengan dilapisi emas tulin, dan Raja Fahad menambah kawasan sa'i dengan laluan bertutup berhawa dingin. Begitu juga laluan bertingkat dan jambatan bagi mengurangkan kesesakan ketika musim haji demi keselesaan umat Islam. Selepas 13 tahun projek pembesaran Al-Haram siap, Raja Fahad melancarkan satu lagi projek pembesaran masjid. Pada 2 Safar 1409 Hijrah, projek ketiga perluasan Masjidil Haram yang Saudi dirasmikan. Kos pembinaan 6.8 bilion rial Saudi dan melibatkan penambahan masjid dan kompleks yang menempatkan kedai di barat Masjidil Haram. Narja Kelihatan deretan kedai-kedai di sini dan dataran untuk santai lah di sini. Dekat betul dengan Masjidil Haram. Di belakang tu nampak menaranya. Dan juga Darul Tauhid. Di bawah pentadbiran Raja Abdullah Abdul Aziz As-Saud, baginda merancang membesarkan lagi Masjidil Haram
Projek terbaru yang dilaksanakan baginda ialah membesarkan lorong Mas'ah, tempat kita lakukan sa'i tu, dari 2 lorong kepada 4 lorong. Ia kerja pembinaan bermula pada tahun 2006 dengan mengambil sedikit dari bahagian dataran sembahyang di bab As-Salam. Di era Raja Salman ni pula bertambah-tambah lagi pembesarannya. Di kawasan Jabal Omar ni saja nak dibina 40 buah hotel. 7 dah siap, yang dah berjalan sekarang ni. Sebab lepas ni kami masuk ke dalam bahagian bangunan yang dalam dan dapat berjumpa dengan pentadbiran pembangunan Jabal Omar ni lah. Terpilih adanya Baitullah, lambang kebesaran dan keagungan Allah. Setiap kali Zulhijjah menjelma, kota Mekah tambah meriah, berduyun manusia, berpilah bangsa datang beribadah, mencari keredaannya. Ni Masjidil Haram dan itu Menara Jam. Menara Jam, belakang Menara Jam, Masjidil Haram, pintu Al-Khalil. Dan kedai tu di sini. Tu kedai tu. Itu pizza tu satu. Ataupun yang ni. Di setiap musim dihias indah, tempat menghadap semua wajah, lambang perpaduan seluruh umat. Di Mekah juga Quran diturunkan, mukjizat terbesar Nabi Muhammad, kitab yang suci, anugerah ilahi, penunjuk jalan menuju Allah. Kota Mekah, kota sejarah, bumi tandus penuh barokah. Bumi terpilih adanya Baitullah. Ini kami masuki kawasan building pembangunan Jabal Omar ni. Itu kawasan mall dia, untuk melihat premis-premis di dalam ni pula. Dibawa seperti tadi juga lah oleh saudara Mizan dan saudara Hamid dari Perbadanan Pembangunan Jabal Omar. Jadi banyak kedai-kedai di sini. Cuma musim sekarang ni nampak lengang lah, kerana tak ada jemaah musim Covid ni. Cuma kalau dibuka saja umrah, akan ramailah orang di sini. Melintasi kawasan dalam dan building tu, kita menuju ke tempat yang ada premis yang kosong yang telah ditinggalkan. Tuan ni boleh ke? Lihat depan tu, Masjidil Haram. Kota sejarah, bumi tandus penuh barokah, bumi terpilih Sampai di sini nampaknya Tuan Nik dapat ikutlah, kerana turun kereta yang tak hidup tu. Usu menemani Tuan Nik lah di atas. Kami pergi ke sini, ada kedai di kiri tu. Kedai tu dia punya bisnes tak jalan lah. Jadi ditawarkan kepada JSB untuk menyewa. Sebenarnya berhadapan dengan kedai ni, seberang tangga dan eskalator ni ada satu lagi yang lebih besar dari itu lagi. Jadi permis yang nak disewakan tu lah yang depan tu, yang ada tulisan hijau tu. Apa nama dia? Za'tar Wazid.
Za'tar wa Zaid. ada umat semua. Sergap berdiri Baitullah, di setiap musim dihias indah, tempat menghadap semua wajah, lambang perpaduan seluruh umat. Di Mekah juga Quran diturunkan, mukjizat terbesar. Haram. Tuan Bil, Starbucks. Starbucks. Masjidil Haram. Kami terus explore di bahagian dalam building, melihat permis-permis perniagaan yang ada di sini, juga permis yang kosong. Kita tengok semua ada sini. Tu kedai aiskrim apa tu pun ada, tadi ada Starbucks pun ada. Jadi memang perlulah kita buat kedai ikhwan di sini, ataupun mat'am ikhwan, ataupun mat'am Nur Malaysia di sini, supaya ada atau Al-Baik terkenal lah di Saudi ni. Ini kedai roasted ayam. Ada orang Malaysia ni, dia kena nasi Malaysia juga, nasi campur juga. Jadi itulah niat JSB nak buka kedai di sini, ikut kesesuaian. Kalau sesuai akan diusahakan lah. Di kawasan ini, di Jabal Omar ni, kawasan hotel yang hampir dengan Masjidil Haram. Ini kami dah berada di pejabat ataupun di meeting room takbiran pembangunan Jabal Omar, bincang dengan salah seorang manager dia berkaitan tentang penyewaan dan peluang-peluang bisnes di sekitar kawasan pentadbiran pembangunan Jabal Omar. 40 فندق موجود هنا. Dan daripada beliau lah kami dapat maklumat berkenaan dengan pembangunan Jabal Omar yang detail, juga pembangunan perluasan dataran dan hotel-hotel Masjidil Haram. Menurut beliau ada bangunan dua bangunan tinggi tu yang disambungkan dengan jambatan tu adalah surau yang paling tinggi di dunia. موجود هنا على الجزائر اسفل في اوبننج روح مطار، روح مدينة. أيوة، هذا هو طريق من هذا برج من هنا. هذا Memang mahal lah, dia punya tempat tinggal yang mahal lah. ايوه هنا. Dekat kali dia tu. هذا أنجم، هنا أنجم. شوف هنا أنجم، أنجم بعيد. Insya Allah. هذا دحين هنا في شغل،
انت روح دحين امشي، هذا في شغل، شوف 4 دور، في دحين 5 دور هنا فيه. Dah mula 4-5 tingkat dah buat dah. هذا كله فندق دحين. Kita punya rumah belah mana? 15 situ. Sini. هذا حق مشروع مكة، تطوير مكة هذا. لازم kita ada hadiah ni شيء. ما في غير واحد هذا. ما في، شوف شركة كله واحد، هذا 2 في واحد بس. هذا هي كم مليون فندق ما ادري ايش، هذا موجود شرح كامل. هنا فنادق، سكان، كم نفر شيل، كم فندق موجود، كله تفاصيل. هذا كله برج، كله سوق موجود هنا. هذا ممكن يجي، ما في مشكلة. Kalau di sini Ini bagi. Alhamdulillah, manager di pentadbiran pembangunan Jabal Omar ni menghadiahkan donasi untuk JSPH buku yang dalamnya ada maklumat, seluruh maklumat tentang pembangunan di pembangunan Jabal Omar untuk rujukan pihak JSB. Alhamdulillah. Seterusnya kami menuju nak pulang ke kenderaan, lalu di permis yang sesuai dijadikan kedai cincin Ihsan untuk menjual cincin dan tasbih dan segala yang dari Turki lah di sini, souvenir. Okey, jumpa lagi. Apa maaf. Assalamualaikum. Minta maaf banyak sangat.